Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Riz daripada channel kami The Hobbyology Studio. Sebelum aku start ni, aku nak, kalau boleh lah, korang support kami dengan subscribe, like dan share video kami. Okay, hari ni aku cerita satu tajuk yang agak kontroversial sikit. Kontroversial, mungkin akan mencetuskan peperangan antara peminat-peminat anime. Tapi kita kena cakap juga tajuk ni. Okay, tapi aku cakap awal lah. Sebab apa yang aku cakap ni adalah opinion daripada aku je. So kita opinion beza-beza. Ni pendapat aku. So kalau kau tak setuju, nanti kau komen lah kat bawah apa yang kau tak setuju. Okay, tajuk aku pada hari ni adalah 5 anime yang pada pendapat aku, pada opinion aku, agak overrated ataupun overhype. Tajuk ni memang kontroversi betul lah. Ini opinion aku. Kalau kau tak setuju, tak apa. Kenapa aku cakap pasal overhype dengan overrated kan? Sebab di kancah lembah anime ni, kita makin lama makin banyak cerita yang bagi aku orang hype terlalu banyak. Tapi padahal cerita dia not that good lah. Dia bagus, tapi tak adalah sampai orang kata deserve the hype yang terlalu melampau sangat kan. Ni opinion aku. Dan aku ulang lagi sekali, dah 3 kali 4 kali dah. Ni opinion aku, jangan tag aku lepas ni. Okay, first kali, yang ni memang tak tahulah kalau orang lain setuju tak. Tapi pada pendapat aku, One Piece. Oh, ni nanti mesti ada yang marah ni, One Piece kan. Sebab One Piece kan orang kata masterpiece lah, apa semua tu kan. Tapi kau kena dengar sampai habis. One Piece, bagi aku cerita dia best. Serius best. Manga dia pun best. Aku follow manga dia sampai chapter latest. Setiap minggu tunggu, tiba-tiba break pula kan. Tak puas hati betul aku. Tapi bila kita cakap pasal anime dia, seriously not that good. Ada yang best, ada part-part yang best One Piece ni. Tapi part yang tak best dia bagi aku macam membuatkan cerita ni orang kata overrated, overhype. Sebab orang hype gila-gila cerita ni. Seriously memang hype gila-gila. Buka TikTok keluar One Piece, tengok YouTube. Oh tu YouTube mungkin sebab aku subscribe Kimi Skobito, sebab tu kan nampak One Piece selalu. Tapi bagi aku tu lah, sebab pace dia ataupun aku tak tahu lah apa kita panggil kalau dalam bahasa Melayu. Tapi istilah yang aku nak cakap dia pace lah. Maksud aku dia punya kelajuan jalan cerita dia untuk anime actually sangat slow lah. Bagi aku boleh sampaikan satu tahap orang kata pace dia ni slow. Ada orang dia edit balik episod-episod One Piece, dia post ke internet. One Piece ni kalau korang pernah dengar Dragon Ball Kai ataupun Naruto Kai, macam tu lah. Dia buang part-part yang tak penting tu. Dan actually baru cerita tu jadi macam bagus. One Piece ni sebenarnya sangat slow lah. Bagi aku sangat slow. Kalau tak salah aku, start bila entah, dia cuma adapt satu episod tu, dia cuma adapt dalam 2 chapter macam tu. Slow tu. Serius cakap slow. Kalau cerita lain boleh lebih laju lah. Aku faham juga lah sebab apa. Sebab kalau boleh dia tak nak kan anime tu catch up ke manga. Tapi bagi aku still slow juga. Okay, next. Yang ini pun akan mencetuskan kontroversi juga. Aku rasa 5-5 aku sebut ni akan cetuskan membuat korang lain marah jugalah. Yang kedua, Kimetsu no Yaiba ataupun Demon Slayer. Sebelum kau cakap apa, aku pun tengok cerita ni. Aku dah baca manga dia sampai habis. Aku ada beli manga dia. Tapi untuk orang cakap cerita tu macam masterpiece, bagi aku tak lah. Bagi dia, kalau kita compare kan dengan hype dia, dengan best ke tak cerita dia, hype dia lebih sangat lah berbanding best ke tak cerita ni. Sebab opinion aku lah, cerita tu di carry oleh dia punya animation studio Ufotable. Yang kita tahu Ufotable ni dia banyak buat animation yang style-style. Siapa yang pernah tengok Fate Stay Night Unlimited Blackwood, kau tahulah ya, dia punya animation dia memang kau. Jadi itu ya bagi aku cerita Demon Slayer ni overrated. Sebab aku baca manga dia dah sampai bila aku beli manga dia. Dan bila kalau bagi aku dia overrated as a series. Tapi kalau anime dia memang lawa lah, sebab animation lawa kan. Tapi tu lah, rasa macam ada tak kena. Sebab bagi aku Kimetsu no Yaiba ni just another new shonen. Aku tak rasa dia lebih baik pada One Piece, Naruto apa semua tu. Ya, itu level masterpiece kan. Tapi still kalau kata TikTok ke apa, orang compare dia, aku macam apa ni, tak adalah best sangat pun. Memang best, tapi bukannya yang orang kata hebat gila. Sebenarnya bagi aku anime ni good job kepada production animation dia. Sebab kalau kau baca manga dia, actually sangat tak lawa. Kalau kau pernah baca manga One Punch Man kan, dia punya lukisan apa semua bagi aku sangat lawa. Tapi kalau kau banding dengan manga Kimetsu no Yaiba, seriously tak lawa. Aku macam
terkejut jugalah animation tu boleh buat daripada manga yang macam tu kepada satu anime yang sangat berjaya. Tapi secara plot dia bagi aku, dia cuma generic shonen punya story. Tak ada yang betul-betul, tak ada betul-betul sampai satu tahap yang kau rasa macam cerita ni best gila. Okay, next, yang ketiga bagi aku nak kata overrated atau overhype aku tak pasti, tapi dah antara tu lah, My Hero Academia ataupun Boku no Hero Academia. Okay, serius aku cakap, cerita dia best. Serius best. Tapi cerita ni bagi aku dia destroy by the fan. Reputation dia jatuh sebab fan dia. Fan dia akan bukan akan lah, dah pun dah overhype bagi aku. Terlalu overhype lah. Sampai kalau kau tak pernah tengok anime dan yang kau tahu biasa-biasa kan, yang tahu yang famous macam One Piece, Naruto, Dragon Ball je, kemungkinan bila kau tiba nampak My Hero Academia punya fan ni, kau akan tiba-tiba kau rasa macam, kau akan rasa tiba-tiba cerita tu lagi best. Sebab dia punya fan lain macam baik. Punya fanatik dia sayang-sayang, jangan marah, sayang-sayang army BTS. Tapi bagi aku cerita dia best. Macam aku cakap lah, untuk list yang aku bagi ni, cerita dia semua best je. Tapi fan punya penerimaan anggap cerita ni terlalu lebih daripada apa yang sebenarnya. Cerita seterusnya, next anime aku nak cerita, kalau tak salah aku ni baru season lepas atau 2 season lepas. Tadi aku dah cakap 3 anime shonen kan, dia lagi satu, tapi kali ni bukan shonen. Kali ni adalah romantic comedy plus slice of life, iaitu cerita Horimiya. Bagi aku Horimiya ni aku mixed feeling lah sebab cerita ni bagi aku. Sebab sebelum cerita ni keluar, aku memang follow manga dia. Memang follow tak ada tiap minggu. Kalau tak silap aku, manga dia monthly. Jadi aku kadang-kadang ada masa aku baca manga dia pun, aku dah baca sampai habis lah. Untuk manga dia aku sangat minat. Cerita the best. Lepas tu waktu keluar apa dia punya announcement untuk cerita tu jadi anime, aku macam bersemangat gila lah. Lepas tu ramai lah fan manga dia hype gila-gila. Dia kata cerita paling best untuk romantic comedy paling best akan keluar apa semua tu. Jadi macam bila aku tengok anime, aku ada apa kata high expectation lah tengok cerita ni, sebab salah satu cerita favourite aku kan. Dan actually a bit disappointed lah. Sebab kita kalau kau dah baca manga ataupun kau baca, contohnya kau dah dengar novel, dah baca novel, tiba buat jadi filem, tak segah yang kau harapkan. So kau akan rasa macam kecewa lah. Macam apa yang aku rasa ni lah, kecewa. Sebab aku sangat suka lah manga dia, tapi bila dah buat jadi anime, mungkin lah sebab aku rasa dia sedikit rushing. The character development dia bukan tak berapa nampak macam tak berapa strong. Ada tapi tak strong. Sebab aku nampak macam dia banyak sumbat side character tanpa kenalkan dulu. Sebab kalau kat manga, kita boleh aku nampak lah flow dia, macam mana karakter-karakter ni muncul. Tapi dekat anime dia macam tiba-tiba. Tu lah aku rasa. Tapi overall cerita dia best lah. Tapi macam aku cakap, cerita aku cakap ni semua best, tapi overrated. Okay, cerita terakhir aku nak cakap ni, yang ni bukan cerita baru. Tak adalah, bukan nak kata bukan cerita baru, tak juga. Dia ada season baru. Tapi aku bagi review ni, aku kata dia overhype based on 2 season dia sebelum ni, iaitu cerita Sword Art Online. Honestly, cerita tu antara cerita yang awal aku tengok waktu aku tengok anime. Sebab waktu tu konsep dia still macam fresh lagi lah, tak banyak lagi cerita tu waktu cerita tu start kan. So orang hype lah, terperangkap dalam game. Lepas tu kalau mati betul-betul, nak survive kena menang game tu kan. Nampak macam best lah, konsep dia best. Tapi bagi aku cerita dia ada kekurangan sikit lah. Sebab pada pendapat kau first half of the first season je yang betul-betul macam style gila dalam game Sword Art Online. Dia dah masuk ALO, hype tu still ada. Cerita dia bagi aku masa tu best lagi. Tapi dia tak se-hype first half tu. Macam kurang lah. Kau akan rasa dia punya dia tak berapa best macam first half tu. Lepas tu bila masuk season 2 dekat GGO, yang tu bagi aku best first half untuk second season. Sebab dia masuk game lain yang semua pakai pistol, dan tiba dia pakai saber, dia pakai pedang saber bercahaya tu, yang macam Star Wars tu kan. Macam style juga. Tapi benda ni, cerita ni dia di-carry oleh sebab dia style. MC dia pun macam OP lah. Sebab masa tu aku rasa tak banyak lagi cerita yang MC OP masa tu. So dia antara yang awal. Tapi dia first part of the second season tu best. Dan masuk start episode berapa belas, aku dah rasa macam ini rasa macam separuh season tu adalah filler. Aku sebagai seorang yang menunggu keluar season 2, rasa macam kecewanya aku tengok cerita ni. Dia punya orang kata darjah kebestan dia tu, keseronokan tengok cerita tu turun mendadak. Walaupun tu, tapi bagi aku still
overrated juga lah. Tapi masa tu lah overrated. Sekarang ni aku dah tak dengar sangat dah orang cakap pasal Sword Art Online. Dan orang kata season 3 Alicization tu dah start best balik. Tapi aku tak tengok lagi. Nanti aku tengok, kita revive balik lah. Dia kira overhype atau overrated tak. Tapi based on 2 season, cerita tu overrated lah. Tak adalah best sangat. Kalau kita dari segi harem pun tak style sangat. Lepas tu dia ada sedikit force dia punya fan service. Bagi aku fan service tu tak adalah aku terima 100%. Aku macam kalau dia kita enjoy je lah cerita kan. Tapi cerita tu kau rasa macam sedikit force. So bagi aku tu je lah. Bukan tu je lah. Itu yang aku nak cerita 5 anime yang bagi aku overrated ataupun overhype yang aku pernah tengok. So apa kau rasa? Setuju tak? Ke rasa nak berperang dengan aku lepas dengar apa aku cakap tadi? Kalau rasa nak berperang, kita berperang kat komen. Kalau komen kat bawah setuju ke tak? Ataupun kau komen lagi apa lagi anime yang kau rasa overhype gila-gila macam cerita the best tapi tak adalah best sangat. Biasa je. Kau komen kat bawah. Dan sementara kau komen tu, like, subscribe dengan share dulu. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. See you next time.